Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengetua Mahat Ahmadi Ustaz Syarizal, yang berusaha barisan guru penolong kanan, yang dikasihi guru-guru dan sahabat-sahabat sekalian. Saya Fatin Fatihah, pelajar tingkatan 2 akan bersama-sama kalian selama 5 minit dalam program Bicara Buku. Tajuk buku yang saya akan bicara pada pagi ini ialah Kesempurnaan Rasulullah. Buku ini diterbitkan oleh Koperasi As-Sofa. Tahun diterbitkan ialah tahun 2015. Bilangan muka surat yang tercetak ialah sebanyak 247. Sahabat-sahabat yang dihormati, kitab yang bertajuk Kesempurnaan Rasulullah ini merupakan sebuah kitab yang diterjemah oleh Datuk Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin dari kitab Mukhtasar Al-Syamil Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Syekh Abdul Majid Al-Zahari. Pada asalnya, kitab Al-Syamil Al-Muhammadiyah karya Al-Hafiz Al-Iman Al-Tirmizi mengandungi 412 buah hadis, tetapi setelah pengarang meringkaskannya, maka ia mengandungi sebanyak 328 buah hadis sebagai memudahkan dan lebih mendekati pembaca. Saya akan menerangkan dalam bentuk hadis apa yang saya baca. Sahabat-sahabat yang dihormati, tiada kisah yang paling indah untuk diceritakan selain kisah manusia paling agung Al-Mustafa Sayyidina Muhammad. Kepribadian dan akhlaknya yang mengagumkan menjadi sumber kebaikan bagi alam semesta. Bukan hanya ucapan, gerak-gerinya saja sudah menjadi hikmah yang berharga. Di sini saya akan menerangkan dua kesempurnaan Rasulullah, iaitu cara berjalan dan cara makan Rasulullah. Bagaimana cara berjalan Rasulullah? Berikut ulasan singkat yang dinukil dari kitab Al-Syamil Imam Al-Tirmizi. Abu Hurairah berkata, tiada sesuatu pun yang pernah saya lihat lebih cantik daripada Rasulullah, seolah-olah matahari beredar di wajahnya. Saya juga tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah, seolah-olah bumi ini dilipatkan untuknya. Sesungguhnya kami perlu berusaha payah mempercepatkan langkah untuk mendapatkannya, sedangkan baginda tidak perlu melakukannya dengan susah payah. Rasulullah berjalan dengan cepat namun tidak merasa kelelahan, hingga para sahabat berusaha payah untuk mengikutinya. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, disebutkan, bila Nabi SAW berjalan, maka beliau berjalan dengan merunduk, seakan-akan jalanan menurun. Imam Al-Tirmizi menyebutkan hadis mengenai sifat jalannya Rasulullah SAW dalam Al-Syamil Al-Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memiliki fisik yang kuat, dan langkah beliau meskipun cepat, namun bukan bentuk ketergesa-gesagaan. Tegaknya jalan Nabi SAW dan cepatnya langkah beliau menunjukkan kekuatan. Ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang lemah lunai berjalan dan bergerak. Keadaan mereka yang tidak tegak berjalan sama sekali bukanlah bahagian daripada khusyuk dan tawaduk. Sahabat-sahabat yang disayangi, yang kedua ialah cara makan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia teladan yang membawa integriti Islam dengan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Teladan baginda ini berkaitan dengan pelbagai perkara, termasuklah sesuatu yang mungkin kelihatan remeh, iaitu pun makanan. Rasulullah SAW mengajar bukan sahaja setakat memilih makanan, tetapi juga cara dan adab makan serta minum. Ketahui adab makan dan minum yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, antaranya mencuci tangan sebelum makan, membaca basmalah dan doa sebelum makan, dan makan dengan 3 jari kanan. Membasuh tangan sebelum makan dapat membersihkan segala kotoran yang ada pada tangan dan seterusnya dapat mengelakkan penyakit. Memulakan makan dengan doa akan mendatangkan berkat. Makanan yang berkat akan memberi tenaga, dan tenaga yang berkat ini akan digunakan untuk kesihatan diri dan kebajikan. Menggunakan 3 jari kanan mengecilkan saiz suapan, dan seterusnya makanan dapat dikunyah dengan sempurna. Menurut artikel yang diterbitkan dalam Paparita pada Oktober 2010, makan menggunakan tangan terbukti lebih menyihatkan kerana jari akan mengeluarkan enzim yang dapat mengawal aktiviti bakteria sehingga ke tahap minima dalam sistem pencernaan. Ini mampu menghindarkan penyakit yang disebabkan oleh perut. Rasulullah SAW tidak pernah makan hingga terlalu kenyang, tidak makan lagi sesudah kenyang, dan tidak makan melebihi sepertiga perut kerana sepertiga lainnya adalah untuk minuman dan udara. Dengan arti lain, Rasulullah SAW makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang.
Sahabat-sahabat yang dikasihi, sesungguhnya Rasulullah merupakan kekasih Allah yang mempunyai sifat yang terpuji dan disanjungi umatnya. Kepribadian baginda dapat dilihat sejak baginda kecil. Sekalipun saya bukanlah orang yang layak mempersembahkannya, namun kerana perasaan kasih dan kagum terhadap sifat-sifat penghulu dan model sekalian makhluk ini, telah menarik saya untuk memilih ia menjadi tajuk saya. Akhir sekali, sebelum saya mengundur diri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pentadbir sekolah kerana memberi peluang kepada saya berkongsi ilmu dan pandangan saya terhadap beberapa perkara menarik yang saya perolehi daripada sesi buku bicara saya pada pagi ini yang bertajuk Kesempurnaan Rasulullah. Saya berharap teman-teman pelajar dapat menggambarkan perkara-perkara yang telah sama-sama kita bincangkan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalam.